Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera, salam Ramadan. Hari ini hari yang ke-20 kita menyambut bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak. Seperti biasa pada setiap hari Rabu, sepanjang tempoh PKP ini ataupun sepanjang tempoh kita masih boleh ke udara ini, saya Faizal Mokhtar bersama dengan co saya iaitu Ferdi Fauzi daripada akan Elysian bersiaran. Interaktif. Ya, daripada Elysian Interaktif akan bersiaran selama lebih kurang setengah jam untuk berkongsi tentang topik-topik menarik atau topik terbaru. Sebab itu nama segmen ni lah Apa Cerita. Sebab kita nak bercerita apa benda yang tengah panas, apa yang tengah hot, betul tak Budi? Betul. Dan untuk hari ini kita telah memilih topik apa Budi? Hari ini topik kita agak sebab kita dah memasuki 10 terakhir Ramadan. Betul. Dan biasanya kalau 10 terakhir Ramadan ni, of course orang akan looking forward kepada satu perayaan yang antara yang paling penting lah di Malaysia ni, iaitu Hari Raya. Ya, Hari Raya. 10 malam terakhir kita ada malam 7 Liko, kita ada Qiyamul Lail, semua benda tu, ini semua menuju ke Hari Raya lah ni. Tapi aku, bila kau cakap malam 7 Liko kan, aku sampai sekarang tanya, apa maksud likur tu? Adakah dia macam keropok likur ataupun ada maksud benda lain? Bukan Budi. Kalau mak aku dengar tu, oi teruk kau kena rotan. Bukan. Liko tu bukan keropok likur. Walaupun kau cuba berjenaka tadi. Tapi liko ni dia macam malam malam. Malam tu kita panggil malam liko lah. Dia sejenis malam yang istimewa. Itu pada pemahaman aku. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kepada maksud liko ni, dia memasuk satu pesta memasang pelita. Liko tu macam pelita lah. Sebab kampung-kampung kan ada pasang pelita semua kan. Sebab tu dia panggil malam 7 liko. Tapi kenapa 7 bukan 10? Bukan 10 malam terakhir ke? Tapi dia punya link tu walaupun nampak dekat, tapi dia punya sejarah berbeza bro. Kebetulan aku tengah buat iklan pasal pelita raya ni kan. Aku buat research sikit. So dia punya 7 liko tu more towards budaya, culture. Culture. Tapi 10 bulan terakhir tu memang betul-betul untuk kita mencari Lailatul Qadar, Qiyamul Lail tu semua itu lebih kerohanian Islami sikit lah. Tapi yang 7 liko tu dia cultural sikit. Malam pasang pelita lah orang cakap. Bila orang kata bila malam pasang pelita ni macam-macam lah dia punya apa acara dia tu lah kan. Kalau biasanya kat kampung-kampung lah. Betul, correct. So tajuk kita hari ni Raya 2020 luar biasa tapi istimewa. Kenapa kita pilih tajuk ni Budi? Macam yang kita cakap tadi lah, satu kita dah masuk ke 10 malam terakhir. Betul. Dan satu lagi Raya ni merupakan salah satu yang antara yang paling signifikan lah, especially untuk umat Islam dan juga rakyat Malaysia. Sebab dekat Malaysia ni bukan Hari Raya ni bukannya setakat umat Islam je ataupun orang Melayu je yang sambut. Tapi seluruh segenap bangsa pun merayakan perayaan ni lah. Macam kalau tahun-tahun sebelum ni lah, yang masa ni raya-raya sebelum ni, yang paling signifikan bila time raya ni, semua orang akan balik raya. Semua orang akan pulang ke kampung masing-masing untuk berjumpa sanak saudara, tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, lain kaum pun akan buat benda yang sama, balik ke kampung halaman masing-masing nak jumpa orang tua mereka ataupun nak jumpa sanak saudara. Tapi tahun ni tahun ni mungkin agak berbeza lah. Bukan mungkin, agak berbeza. Rasanya dia punya situasi dia memandangkan kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. So rasanya lah memang tahun ni akan berubah 360 darjah. Mari kita merayakan Hari Raya tu. Mari kita lihat satu persatu apakah sambutan luar biasa yang bakal kita hadapi atau bakal kita sambut tahun ni. Antaranya yang paling ketara sekarang adalah balik kampung lah. Siapa yang kampung dia dekat dalam negeri yang sama atau daerah yang sama tu alhamdulillah boleh balik kampung. Tapi yang paling ketara sekali untuk orang yang kampung dia memang luar daerah, luar negeri, memang jauh-jauh kan. Macam kampung kau kan, kampung kau dekat Singapura kan, tak boleh balik.
Aku bukan orang Singapura. Nampak macam orang Singapura. Sebab aku perasan kau akan pakai baju merah. Pandai-pandai je kau ni. Macam aku orang Holland, memang tak dapat balik Holland. Di kampung kat Singapura. Kau Holland lain, kau internasional. Sebab tadi kita rehearse, kita nak pakai baju kampung kita masing-masing. Macam aku pakai baju Amsterdam, aku Holland kan. Kau pakai baju merah, kau pakai baju Singapura. Maknanya kau memang boleh balik kampung kan ni? Boleh lah, boleh. Sebab kampung aku dekat, sebenarnya kalau ikutkan kampung asal aku, kalau ikut betul-betul asal lah mak bapak aku, kalau mak aku dia dekat Kuala Pilah. Negeri Sembilan? Kalau Negeri Sembilan. Maknanya kau dengan Alip ni sekampung ke ni? Kita orang dan sekampung dengan Alip. Cara cakap macam Cofi lah. Dah lama dah tak cakap. Tapi orang tua tu semua ada kat Gombak Lain kan. Mak bapak kau stay. Aku masih di Gombak. Di Gombak. Dia orang dah berhijrah semenjak aku lahir lah. So dia punya nama kampung tu mungkin berbeza, tapi orang kata tempat asal tu, tempat asal kita, mak bapak kita dibesarkan, dilahirkan, mungkin tu lain. Jadi untuk mereka yang di luar sana, kalau dia orang nak kata tu, bila dah dapat balik kampung kan, kita pun sekarang ni memang digalakkan untuk berhubungan melalui teknologi, melalui apa saja kemudahan cyber yang ada. Apakah agaknya kau punya recommendation atau kau punya sure untuk mereka yang nak bersalam-salaman, bermaaf-maafan, selain daripada Zoom, selain daripada Skype, apa lagi rasanya yang kau boleh recommend? Kalau diorang nak beraya lah secara cyber ni. Aku rasa kena cari satu solusi yang kita boleh buat macam VR lah. Kalau asyik-asyik Zoom lah, apa kata kita cari, kita dapatkan satu solusi, kita pakai VR ke tutup kan. So macam seolah-olah kita beraya dekat rumah dia. Rasanya macam dah ada dah. Macam virtual punya visit ni, virtual punya meeting. Kalau virtual macam sekarang ni tu kita gunakan komputer. Kalau pakai VR tu macam seolah-olah kita dalam satu kawasan yang sama lah. Tapi macam pernah nampak lah ada orang share dekat Facebook kan teknologi tu. Saya rasa dulu pun Mark Zuckerberg pun pernah buat VR meeting sama dia, tapi belum dilancarkan secara rasmi lagi lah. Tapi rasa tu memang teknologi yang menarik. Kalau kita dapat gunakan benda tu, macam seolah-olah kita nak buat visit tapi bukan di tempat tu. Tapi macam mana dia orang nak rasa ketupat rendang secara VR bro? Ada yang keluar aroma ke? Dia punya tu. Kita ada audio video tapi yang ada sound boleh, yang ada aroma tu. Ada? Nak makan tak boleh, kena hantar lah. Rasanya pernah ada. Pernah dengar ada teknologi yang ada orang buat, dia macam seolah-olah, saya rasa macam, aku rasa macam ada satu teknologi yang contohlah macam kedai perfume kan. Perfume tu dia jual online tapi orang tak tahu macam mana bau perfume tu. Kalau katalah dia lancarkan produk baru kan, perfume yang baru, minyak wangi yang baru, so dia nak bau tak boleh. So pernah terdengar lah ada satu teknologi yang dia buat, kiranya bila dia nak bau tu, dia boleh keluar, device tu boleh keluarkan bau daripada minyak wangi tu. Dia akan transmit, tak tahulah macam mana. So maybe device tu dia akan hasilkan bau yang sama dengan apa minyak wangi tu kan. So orang tu boleh bau. Boleh percaya benda-benda ni pun. Memang penting tapi tak pastilah dia punya dia punya betul atau tak tu, dia punya sama tak kan. Tapi asalnya ada teknologi tu. Memang ada. Okey. Cuma belum digunakan secara meluas lagi. So benda ni boleh diaplikasikan dengan kuih raya tu. Kuih raya ke rendah tu nak rasa tu kita ambil bau. Sedap rendang kau ni. Tak samalah. Tapi at least kita meraihkan benda tu. Tapi dia macam Tiga Abdul lah, dia ambil bau je lah. Ambil bau dan makan, itu je lah. Tak boleh dalam rumah ada undang-undang. Okey. Perkara kedua. Sudah ambil bau lah. Apa dia? Yelah, dia kata ambil bau. Lepas tu tuan rumah tu tanya, Lazat? Kemudian yang tamu cakap Lazat, okey dah, simpan. Okey, perkara kedua yang untuk sambutan luar biasa ni adalah kita punya kewajipan lain lah. Antaranya adalah orang kata yang tengah trendy sekali, orang bayar zakat, boleh bayar online. Dan lagi satu adalah solat raya kita pun rasanya sambutan dia pun macam
Terawih juga kot, solat raya kat rumah je kali ni kot. Tak pastilah kalau macam mana solat raya kat rumah kan. Tapi kalau solat raya tu dia dah ada khutbah raya tu, tak tahulah macam mana nak prepare teks itu. So itu mungkin lain lah sebab sekarang ni pun masa kita tengah buat video ni, so diorang masih dalam perbincangan lagi kan macam mana nak buat SOP solat berjemaah, macam solat raya dan sebagainya tu. So tak tahulah macam mana kalau kata nak ada penjarakan sosial masa semayang tu pun, bagi pendapat aku lah agak tak berapa efektif sangat sebab orang ramai, macam mana nak buat penjarakan sosial dalam tu. So, dekat masjid tu susah nak kontrol sebenarnya, walaupun semayang tu boleh jarak-jarak, tapi bila dah habis semayang tu orang semua habis semayang tu pun orang akan salam juga kan, susah nak kontrol benda tu. Pun tak tahu macam mana dia punya SOP tu, kita kena tengok lah. Mungkin nak masuk masjid pun nanti kena tembak juga ke, macam kita nak masuk dalam ni. Betul. Nak masuk ke shopping mall dan sebagainya. Ataupun tapi susah yang nak kontrol tu kan. Betul. Bukan senang kita nak kontrol sebab masjid dengan surau ni dia punya kapasiti dia tu ramai, bukannya macam kalau takkan masuk kedai tu mungkin adalah dalam 10 orang, 20 orang kan. Kalau masjid ni dah semua nak pergi tu dah beratus orang. So agak sukar nak kontrol itu. Kalau macam kau sendirilah kan, dalam banyak-banyak sambutan-sambutan yang kita tak boleh nak sambut tahun ni, macam kita pergi solat sunat hari raya, kita nak pergi bermaafan, kita nak bayar zakat, tak boleh keluar orang cakap kan. Apa benda yang aku rasa kau paling nak sangat tapi kau tak boleh buat? Kan? Macam aku nak sangat orang kata makan kat rumah orang, open house semua, tapi tak boleh. Macam kau sendiri, apa yang kau rasa miss sangat benda tu? Rasa macam kita nak jumpa sanak saudara yang dah lama tak jumpa lah. Especially macam anak-anak buah kan, kemudian sepupu. Sebab masa ni je, time hari raya ni je kita memang ada kesempatan untuk jumpa sekali ramai-ramai. Kalau waktu-waktu lain macam kalau nak buat family gathering, kalau family yang besar lah maksudnya, bukan takat ibu adik-beradik tu mungkin kita boleh balik time weekend dan sebagainya. Tapi kalau macam yang besar ni, macam yang extend ke makcik-makcik ni, biasanya waktu kenduri lah yang orang yang datang ramai-ramai selain daripada hari raya. Dan hari raya tu je yang orang nak jumpa. Kadang-kadang kita tak jumpa anak saudara, anak buah ni kan. Bila raya tu tengok dah besar dah kata apa, dah boleh jalan dah, maybe dah sekolah kan. So macam kita tak tahulah perkembangan dia tu time tu. So bila tak dapat jumpa ni memang tak tahu apa cerita dia. So susah kita tak boleh nak keep up lah dengan dia orang punya perkembangan terbaru tu. Tak ada reason nak ni, bukan kita so rasanya kalau bila dah jadi situasi macam ni, so rasanya kita kena ubah kita punya norma tu. Macam norma dulu macam time raya baru nak jumpa kan. Bila ada open house baru datang. So why not? Kita keep up balik lah dengan diorang masa time-time macam ni lah. Macam apa kesalahannya kalau kita call, kita buat video call kan, message ke WhatsApp ke kan, tanya apa khabar. Masa tu lah kita kena cuba rapatkan. Betul tak? Betul. Kalau macam tu, aku tanya satu lagi soalan. Adakah bermakna atau masih lagi bererti kita mengenakan baju Melayu atau baju raya masa hari raya? Dan kita kena beli baju raya yang baru? Feeling tu bro. Dia sebenarnya bila ada baju raya ni, dia sebenarnya orang kata lebih kurang macam budaya lah sebenarnya. Baju raya dan juga kelengkapan hari raya ni lah, macam tiap hari raya je nak tukar langsir baru, nak pakai baju baru. Masa tu lah segala-galanya nak baru lah. Kan? Tapi sebenarnya kalau ikut semua apa yang kita buat tu semua budaya. Tapi macam kata sekarang ni, macam di musim masih dalam PKPB ni, rasanya tu terpulang pada masing-masing lah. Kalau rasanya kita nak
nak rasa vibe raya tu mungkin rasa macam kalau tak ada baju raya, tak tukar langsir baru, tak sah, tak lengkap. So terpulang ikut nak tukar lah, tapi rasanya kita boleh tukar sebenarnya kita punya mindset tu. Yalah, sebab kita pun kena follow PKPB tu, Perintah Kawalan Pergerakan Beraya tu. Minggu lepas kita buat bazar kan. Minggu ni di beraya pula. Itulah kena tukar tu kalau yang baru ni lah, sebab ada family yang kata macam tak semua yang berkemampuan kan. Tak tahu nak tukar baju raya, tak tahu nak tukar langsir. So kata kita boleh berubah benda tu. Kalau tak tukar baju baru pun tak apa salahnya. Macam mungkin tahun ni ada ekonomi berapa stabil kan, mungkin kita boleh tangguhkan untuk masa lain, boleh berjimat. Nak tukar, nak beli kuih raya tu tak apa, tak rasa boleh lagi. Tapi kalau macam yang melibatkan barang-barang perbelanjaan yang besar ni, kalau boleh elakkan, kita cuba elakkan lah. Okay, tahun ni baju raya macam mana? Apa dia? Baju raya tahun ni? Aku? Dah beli ke belum? Aku sebenarnya tak pernah tukar baju raya for the past 4 years. Tapi tahun ni aku plan nak beli baju raya. Tapi tahun ni tak boleh beli baju raya bro. Baru nak cuba nak beli baju raya tahun ni kan? So nampaknya kena tangguh lagi lah. Ya, tapi tak apa. Ada lagi baju raya yang banyak. Aku pakai baju Melayu pun time raya je. Tapi aku nampak sekarang ni kan, bila keadaan kita ni dah restrict kita untuk kurang membeli belah, especially kalau tahulah kalau dekat kawasan Jalan Tunku Abdul Rahman tu atau Jalan Tar tu kan, boleh kata bila tengok di berita-berita, di video, kebanyakannya sekarang dah lengang tau. Memang betul. Orang kata memang berubah 360 darjah. Sebab jelah kawasan tu agak kira red zone kan, dengan kes COVID-19. So memang terkesan lah peniaga-peniaga dekat situ. Dan aku nampak sekarang ni pun trend orang membeli baju raya dan juga iklan-iklan di Facebook tu memang agak mencanak-canak lah iklan baju raya ni aku nampak. So barulah macam orang kata promosi, dia orang dah start berubah lah dia punya trend pembelian tu, daripada beli kat kedai fizikal dengan dia orang beli ke ni lah online shop. Online. Dan aku tengok harga ni murah-murah lah bro, memang terlalu murah. Betul? Nak habiskan stok kan? Ada yang macam nak habiskan stok, ada yang bagi diskaun, kau-kau. So memang seronok lah bila banyak pilihan yang kita boleh buat. Cuma aku personally, aku mungkin tak berapa prefer, tak biasa lagi nak beli baju online ni, especially kalau baju Melayu lah. Kalau t-shirt tu mungkin boleh lagi. Kalau baju Melayu ni macam, yelah kita tak tahu saiz dia macam mana kan, cutting dia macam mana. So agak berbeza sikit lah kalau ni. Maybe kena cubalah, kalau tak cuba tak tahu. Betul lah. Macam kau dah start shopping ke bro? Belum lagi. Tahun ni pun tak tahu nak shopping apa lagi. Betul lah, sama itu lah. adalah juga pergi kat shopping kompleks kan, tengok-tengok baju. Memang nampak beza lah, sebab kebanyakan kedai dah start buat jualan murah. Dia nak habiskan stok dia punya baju-baju dia tu. Boleh kata ada setengah kedai tu, kalau macam kedai-kedai yang factory outlet ni, boleh jual sampai, ada yang harga sampai RM9, RM15. Betul, murah-murah. So ada juga sampai juga tu baju. 1-2 baju lah. Antara satu perkara yang aku boleh kategori sebagai luar biasa juga ialah peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang bisnes yang wujud daripada kita punya suasana pandemik sekarang ni adalah suatu yang aku rasa agak something jugalah, luar biasa jugalah. Antaranya ialah satu, peniaga-peniaga online dah mula nampak mereka ini diperlukan dan penting. Dan nombor 2 adalah orang ramai dah mula cakna, dah mula peka, dah mula perasan bahawa IoT ni ataupun digital finance, business, bla 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 apa semua ni kan penting. So pendapat kau dalam hal ehwal sekarang ni nak beraya ni, how important benda ni yang kita boleh
beritahu orang yang memang semua orang jangan takutlah dengan IT sebenarnya. Sebab sebenarnya kalau kita tengok situasi Malaysia sekarang ni kan, macam dulu orang takut nak beli barang online, orang takut nak gunakan apa produk-produk yalah secara online. Macam dulu aku pun ada juga klien yang bila nak buat meeting je nak kena jumpa, nak kena datang office, nak kena menghadap. Tapi bila dah jadi suasana macam tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak nak bergerak secara suka hati kan. So benda tu dah memaksa kita untuk gunakan teknologi tu. Macam ada buat meeting secara online, video conference kan, online meeting dan sebagainya. So rasanya masa ni lah kita, bila dah terjadi perkara yang terpaksa ni, kata dah memaksa ni, masa tu lah orang baru nak menggunakan teknologi tu nanti kepada solusi orang lah. Sebab bila nampak benda ni berlaku kan, ada syarikat-syarikat yang terutamanya syarikat teknologi lah, memang dia punya bisnes orang memang meningkat naik lah disebabkan permintaan terhadap teknologi ni. Dan satu lagi lah yang aku nampak, kalau macam tahun ni orang kata biasanya aku nak masukkan satu lagi topik lah, macam raya bila orang kunjung-kunjung kan orang bagi duit raya kan. Kalau biasa orang bagi duit raya, kau bagi apa? Kau bagi duit kertas. Betul tak? Duit kertas masuk dalam sampul kan. Agaknya kau biasa tak kalau nak gunakan apa? Kalau kau nak gunakan macam Maybank to you ke Tesanggo ke kan, transfer kepada anak-anak buah kau. Aku baru buat tahun ni, aku baru buat semalam. Baru-baru nak biasakan diri lah. The new normal. So agaknya tahun ni agaknya duit raya tu bagi secara guna e-wallet tu agak-agaknya boleh ni tak? Boleh berjalan tak benda tu? Boleh berjalan tapi tak secara total lah, tak secara menyeluruh. Sebab ada lagi orang yang masih canggung benda ni, ada masih kekok. Kan? Sebab macam Maybank tu tengok pun, Maybank pun ada sebenarnya dah 2-3 tahun lepas dah dia dah lancarkan kan. Duit raya punya macam nak transfer duit raya kan. Correct. Macam sekarang ni pun dah tahun lepas tahun ni kan dia dah ke government, kerajaan pun dah kata dah beri inisiatif untuk bagi digital money kan, e-wallet yang e-tunai tu. E-tunai tu saya rasanya penggunaan sekarang pun dah makin luas. So why not kita gunakan teknologi macam e-wallet ni untuk nak bagi duit raya kan. Rasanya mesti ada punya. Nanti bila nak raya ni mesti ada company-company yang e-wallet ni yang akan bagi macam promosi lah. Kalau transfer guna duit raya mungkin dapat bonus ke, dapat point ke dan sebagainya, rewards ke kan. So orang akan gunakan benda tu daripada, sebab duit ni pun satu masalah juga. Kadang ada orang cakap duit ni kalau kita transfer pakai kalau duit kertas ni dia antara ejen perebak bakteria juga. So bahayalah juga kalau pakai duit-duit yang lama-lama yang orang dah recycle, orang dah pegang-pegang sebelum ni kan. So agak berisiko lah. Lepas tu kalau dekat shopping kompleks, kalau beli-beli dekat pasar raya pun mereka dah galakkan gunakan digital money ni, sama ada credit card ataupun e-wallet. Macam kita sendiri di Elysian ni, di Elysian Interactive, apakah peranan kita untuk menyumbang kepada masyarakat, kepada orang ramai tentang pentingnya kita get deep into this IoT ataupun benda-benda yang melibatkan internet dan tech dan sebagainya. Apakah peranan Elysian? Rasanya kita sebagai tech, kita mainly sebagai tech education company ni memang kita bertanggungjawablah untuk menyebarkan pengetahuan tentang kebaikan penggunaan digital money ni, sebab memang dah sampai masa lah orang nak gunakan teknologi ni untuk benda-benda yang dalam keperluan seharian diorang. Sebagai contoh, kita pun dah ada orang boleh buat pembayaran secara online. Tak semestinya kalau macam transfer bank biasa tu mungkin biasa. Sekarang ni kita dah ada boleh gunakan credit card, orang boleh gunakan payment gateway macam
be please dan sebagainya kan. So perkara ni nak tak nak kita kena bagi bagi pendedahan tu pada kita punya customer dan juga klien. Dan juga sekarang ni dah tiba masalah kita menyediakan solusi untuk terutamanya kita punya klien ni kebanyakannya kepada business owner. So antara kelebihan yang kita boleh antara pendedahan yang kita boleh bagi adalah mereka ni tak perlu bergantung sangat kepada customer offline. Yang mana mereka ni sebelum ni kalau nak promosi kedai tu kena melalui flyers lah, melalui banting lah kan. Tapi sekarang ni kita dah ada teknologi macam enjin carian, social media, kita dah ada apa lagi, video. So medium teknologi memang membantu usahawan supaya mereka boleh meningkatkan jualan mereka secara online. So kalau tak perlu dah nak kena spend banyak-banyak untuk kedai, untuk barang-barang fizikal macam flyer semua tu, go for online, go for iklan digital dan sebagainya. So asalnya ini yang membolehkan mereka bertindak pada new normal yang baru yang secara digital lah, tak perlu ada physical appearance secara total. Kalau macam essential services kan yang sekarang pun dah berjalan, dah berlangsung, and some more frontliners kita yang masih lagi belum cuti bergerak. Kalau macam dia orang ni hari macam bulan puasa sekarang ni, habis sebelum ni dan sekarang kita nak raya ni kan, agaknya apakah token ataupun gadget ataupun orang kata apps yang diorang boleh gunakan supaya raya tu dapat feel juga walaupun diorang terpaksa bekerja. Sebab tadi baru aku telefon member aku nama Syafiq kan, wife dia doktor dekat hospital, dia tak dapat cuti. So apa yang diorang boleh buat ni sama-sama diorang bekerja, sambil diorang merawat orang, tapi dalam masa sama diorang dapat feel raya tu. Apa apps yang kau boleh recommend untuk diorang? Apps yang kita boleh recommend ya, rasanya kalau ikutkan nak rasa feel hari raya tu, mungkin kita boleh pasangkan lagu raya lah daripada Spotify kan. Yang dia yang boleh penting tu bro, orang Melayu dengan lagu raya tak dapat dipisahkan. Ya betul. Cuma so, jangan main lagu balik kampung je lah. Orang kata Denang Perantau. Lagu tu sedih-sedih jangan main lah bro. Nanti feeling tu tak dapat lah. Jadi menangis so, lah kan. Biasanya bila time raya ni memang yang paling orang yang paling nak rasa mood raya tu adalah ni lah, lagu raya. Juada air raya kan. So antara teknologi yang kita boleh gunakan macam kita boleh mainkan muzik, suasana hari raya tu. Tak tahulah apa lagi yang teknologi yang mungkin macam hari raya pun memang tak terlepas dengan orang kata hantar kad ucapan kad hari raya tu kan. Kad hari raya pun orang kata boleh membantu juga. Kita boleh gunakan macam-macam servis lah. Kad digital sekarang ni ada banyak. Kad hari raya ni untuk orang kata nak merapatkan silaturahim tu, dan juga orang kata nak supaya kita boleh sentiasa mengingatilah antara satu sama lain. Betul bro. Lagi satu untuk ujung-ujung kita punya slot apa cerita untuk perbualan kita hari ni, aku rasa keluarbiasaan atau luar biasanya hari raya kita pada tahun 2020 ni, besides the fact yang ini tahun 2020, kita tak expect pun raya pada 2020 ni macam gini, duduk di rumah, tak dapat beraya, tak dapat pergi jumpa kawan, tak dapat iftar dan sebagainya. Dulu kau masa kecil-kecil kan Faizal, kalau tak raya tahun 2020 tu apa yang kau bayangkan? Aku macam-macam bro bayangan, sebab aku ni kuat berimajinasi kan. Masa tu aku terbayang aku berkahwin dengan seorang artis, dah ada anak 2 orang, tinggal di rumah besar, ada kereta dalam 2-3 biji, lepas tu hari-hari buat endorsement. Macam malam ni ada appointment dekat Mood Republic, jual produk-produk aku, macam-macam. Tapi nampak benda tu semua tak jadilah 2020 ni. Semua berbeza kan? Bila dah ada artis yang aku nak kahwin tu pun dah kahwin dengan orang lain. Allah.
Ada seorang tu tak jadi kahwin, sampai sekarang pun tak kahwin. Tapi tak payah sebut lah nama artis tu. Tak apa. Tu orang kata Allah nak bagi rezeki yang lebih baik lagi. Sebab Jadi kalau kita berdoa ni 3 benda sebenarnya yang Allah akan jawab. Sama dia kata yes, kita jawab on the spot, atau dia pending dulu sampai kita bersedia, atau 3 dia nak gantikan benda lebih baik. Betul tak Budi? Betul. Mungkin dapat, tak boleh cakap lah benda tu. Kita doa je lah ni 10 malam terakhir ni, doa semua tak ada filter. Dia terus direct ke langit, betul tak? So kita kena habiskan masa kita 10 malam terakhir ni dengan banyakkan beribadat lah, insya-Allah. Mana tahu doa kita dikabulkan, rezeki kita bertambah. Mana tahu doa kau tiba-tiba kau kata minta doa supaya PM buat special announcement, kita boleh beraya, boleh balik kampung, boleh jalan rumah kawan-kawan kan. Mana tahu? Mana tahu kan. Sebab sekarang pun kes pun dah berkurangan. Semalam ada PKP. Okay. So Faizal, ada apa-apa lagi yang nak tambah? Okey, aku nak cakap untuk mereka yang sedang menonton ni atau yang akan menonton kemudian, benda ni aku nak cakap, selalunya aku akan reserve, tapi benda ni kita cakap, sebab kita sebut pasal raya. Raya ialah suatu sambutan, atau bukan sesuatu sambutan, satu-satu sambutan yang paling penting dalam kita ni, dalam hidup kita ni, kita yang kalender kita nanti setiap tahun. Tahun ni sebenarnya memang luar biasa dan memang istimewa sebab kita sebenarnya hidup pada satu keadaan, pada satu zaman, pada satu tahun yang aku rasa orang sebelum ni tak dapat rasa, atau orang yang akan datang tak dapat rasa. Kita je dapat rasa. So expect the unexpected. For me itu adalah something special. So semua orang kena bertenang, bersabar dan ambil segala macam hikmah dan juga segala macam pengajaran, dan kita raikan dia as usual, tapi dengan norma-norma baru, dengan norma-norma yang aku rasa membuatkan kita menjadi a better human being lah. Betul tak Budi? Betul. Aku rasa memang masa ni lah kita nak cuba rasa kehidupan yang baru, dan juga jangan ambil benda ni sebagai bencana lah. Orang kata take it as a opportunity. Mungkin ada yang lebih baik lagi masa-masa akan datang ni, akan ada peluang yang lain, ada kebaikan yang baik yang lain, dan juga orang kata benda ni mungkin memberi kelebihan pada orang tu sendiri. Mana tahu insyaAllah mana ni bisnes lebih naik ke, datang idea baru ke kan. Kita ubah benda ni, orang kata kita tak boleh nak expect. Terutama lah time raya ni pula, mana tahu ada benda yang lagi bagus yang kita boleh nampak. Kita tak boleh nak expect benda tu. So sentiasa bersyukur dengan apa yang ada dan juga berusaha ke arah yang lebih baik. Betul lah. So setakat ini saja kita punya ni. Sebelum aku boleh bertanya soalan bonus. Ada soalan bonus juga. Aku baru mesti ada lah. Kau dari ni silakan. Apa nak tanya ni? Silakan. Apa? Okey, soalan bonus aku pada hari ini berbunyi begini. Nanti sekejap lagi, bukan sekejap lagi lah, nanti bila dah masuk hari raya kan, hari pertama kan. Tiba-tiba aku buat surprise, aku datang rumah kau, nak beraya rumah kau. Apa kau nak buat? Apa kau nak buat? Aku datang rumah kau, dia tak beritahu dia, aku nak datang juga. Aku datang dengan Alip, aku datang dengan Fadil, aku datang dengan Aloy, aku datang dengan Dua, aku datang dengan budak-budak aku. Apa kau nak buat? Rumah kau yang kau tengah duduk sekarang ni. Apa yang kau nak buat? Aku akan scan dulu lah seorang-seorang. Ada scan pakai apps lah. Aku tak tahu lah ada apps tak. So nak scan suhu dulu lah. Sebab PM kata jangan lebih 20 orang boleh datang. Jangan lebih 20 orang lah. Kalau dah masuk nak buat macam mana kan. Kalau takkanlah kita nak halau balik. So tak halau lah. Tak adalah macam tu. Sebab aku follow kau punya IG dengan IG wife kau, selalu masak sedap. So nak juga merasa raya tu. Tapi kalau kau masuk, kalau kau datang, kau terjah masuk datang kan. Jangan haraplah dapat masakan special. Sebab memang tak ready apa-apa. Kena bagi tahu dulu baru kita boleh get ready, nak beli barang-barang ke, nak beli nak masak kan, barulah benda tu special. Tak. Kita memang plan tak beritahu. Kalau plan tak bagi tahu memang dapat biskut raya je lah. Adalah biskut raya tu adalah. Biskut raya insyaAllah adalah, tapi tak banyak lah. Untuk limited edition je lah. Okey, itu je lah kena tahu. Sebab walaupun boleh raya, kita kena ingat ada limit tu. Ada limit. Kita amal kat SOP tu lah. 20 orang, penjarakan sosial kan. Tidak masuk pokok letak tip lah, tip.
kena beratur tu kan. Kau jangan buat rumah kau macam spin mat bro. Jarak 1 meter. Okeylah, itu aja. Itu saja soalan yang aku nak tanya. Aku harap semua orang bersedia untuk menghadapi raya dengan norma baru ni pada tahun 2020 dan sentiasa jaga apa yang kita jaga selama ni. Jaga jarak, jaga kesihatan, jaga keadaan sekeliling, kebersihan dan sebagainya lah. Korang pun dah dengar benda ni dah beribu kali dah. Betul. So rasanya insyaAllah kita akan bersiaran lagi pada masa akan datang. So raya sebenarnya hari apa Faizal? Aku pun dah terlupa pula. Kalau tengok kalender aku dekat dalam aku punya komputer ni kan, kita punya raya hari Sabtu bro. Hari Sabtu pula. Hari Ahad. Hari Ahad Hari Ahad. Hari Ahad. So nanti insyaAllah maybe ada edisi raya pula lah. Rasa minggu depan boleh. kita sempat lagi. Boleh. Ada kesempatan kita buat lah edisi raya. Edisi raya kau nak buat dekat Zoom juga ke nak buat dekat IG? Itu nanti kita akan fikirkan lah. Maybe mana yang okey lah. Sebab aku fikir kalau kita buat kat Zoom, kita buat special sikit. Sebab selama ni Zoom kita 2 orang kan. Ini kita buat masuk ramai-ramai ke dalam ni. Baru rasa raya bro. Baru rasa raya, kita panggil lah. Kita punya apa? Guest-guest kita kan. Kita buat open house raya Elysian-nya ni, online virtualnya. Jangan terap pada Elysian je. Kalau boleh panggil bapak kau, panggil bagak. Panggil semua orang lah, keluarga kau masuk sekali. Raya. Kita nak tengok keluarga Ferdi ni macam mana. Sambil tu boleh buat sale lah dah hari. Kita ramai-ramai tu kata nampak keluar tu kan. Dahsyat tu, mesti meletup je. Kalah meletup raya. Macam meletup raya ke kan, melodi raya ke. Kita panggil ramai lah. Dapat 7 lagu pula tu memang best bro. Tambah pula kalau Faizal pula dapat buat ni, persembahan pula tu kan. Ada pula punchline yang kita nak dengar tu. Tapi kita simpan dulu, benda ni surprise. Benda tu kita dedahkan sikit-sikit je. Tapi yang pastinya raya special ni ramai orang akan masuk. Boleh bro Boleh. InsyaAllah kita ni. Okay guys, terima kasih kerana menonton dan terima kasih kepada mereka yang sudi mendengar ataupun ikuti kita punya perkongsian untuk hari ini, iaitu Raya 2020 luar biasa tetapi istimewa. Terima kasih juga pada Ferdi kerana seperti biasa menguruskan kita punya sesi Zoom hari ini. Sebab sampai sekarang aku tak reti macam nak set up Zoom. So insyaAllah tak apa. Nanti bila-bila nanti kita akan set up, mana tahu boleh guna untuk engkau pula kan. Okay, terima kasih banyak. Okay, jumpa lagi. Okay, sila like, share dan subscribe. Share ke share? Share. Okay, share. Lidah aku ni terpusing. Yelah, benda-benda live ni tak boleh dah agak. Aku kecil ke share tadi? Share. Takut jadi blooper. Okay bro. Dia like dari shy. Dipanjang-panjangkan pula punchline tu. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat berpuasa sama buka. Bye-bye. Bye-bye.